Nak tahu bagaimana bank atau koperasi kira kelayakan pinjaman peribadi anda? Mungkin ada keperluan untuk buat pinjaman, tapi tak pasti jika ada kelayakan. Jika anda seorang penjawat awam yang merancang untuk memohon pinjaman peribadi, bank atau koperasi, hari ini saya akan share step yang anda boleh guna untuk kira amount pinjaman yang layak. Saya juga akan senaraikan dokumen-dokumen yang wajib sediakan sebelum anda memohon pinjaman peribadi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ke channel Darah Lending untuk dapatkan video-video terbaru perkongsian tips kewangan yang santai. So, ada dua langkah untuk membuat semakan kelayakan pinjaman peribadi untuk penjawat awam. Langkah pertama, semak syarat atau kriteria pinjaman. Walaupun setiap bank atau koperasi ada syarat sendiri, kebiasaannya mereka mempunyai 5 syarat berikut. Pertama, anda seorang warga negara Malaysia dan kerja di sektor kerajaan sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang penting adalah majikan anda mempunyai kemudahan potongan angkasa atau potongan terus dari gaji. Sebab kebanyakan pinjaman bank dan koperasi ini membuat pembayaran balik melalui potongan gaji. Disebabkan cara pembayaran pinjaman melalui cara ini, jadi pemohon mestilah belum lagi bersara. Kedua, anda berjawatan tetap. Ini adalah untuk bank dan koperasi untuk memastikan pemohon mempunyai pendapatan yang stabil. Juga ada setengah bank dan koperasi yang terima jawatan kontrak. Ketiga, mempunyai pendapatan kasar sekurang-kurangnya 1,500 sebulan termasuk allowance tetap. Keempat, yang ini penting, potongan gaji yang sedia ada tidak melebihi daripada 60%. Ini kerana jika potongan gaji melebihi 60%, komitmen dah tinggi dan kemungkinan tidak mempunyai wang mencukupi bagi perbelanjaan hidup. Jika dah lebih 60%, boleh timbangkan penyatuan hutang atau overlap untuk kurangkan komitmen bulanan. Jika anda berminat untuk ketahui topik penyatuan hutang, sila komen di bawah. Last, rekod CRIS dan CTOS. Untuk pinjaman bank, mereka lebih ketat apabila buat penilaian CRIS dan CTOS anda. Jika ada tunggakan dalam CRIS 3 bulan dan ke atas, biasanya lebih susah untuk lepas di bank. Sebaliknya, untuk pinjaman koperasi, syarat adalah lebih longgar. Walau bagaimanapun, kedua-dua bank dan koperasi tidak akan menerima pemohon yang muflis. Selepas dah cek dan memenuhi kelima-lima syarat ini, kita boleh proceed dengan langkah kedua dengan kira kelayakan pinjaman maksimum. Ini adalah formula yang digunakan. Potongan gaji termasuk pinjaman baru tidak lebihi 60% daripada pendapatan tetap anda. Untuk kiraan potongan gaji ini, bank dan koperasi juga akan kira masuk potongan yang dalam moratorium. Sebab potongan ini akan masuk balik selepas moratorium habis. Ini adalah untuk mengelakkan potongan nanti sekiranya terlalu tinggi. Kita ambil contoh pemohon seperti Adam. Ini adalah slip gaji dia. Adam mempunyai gaji pokok sebanyak 2,596. Allowance yang akan diambil kira hanya allowance tetap seperti perumahan, khidmat awam dan saraf hidup. Sebarang allowance tambahan seperti overtime, baran khas kewangan, tunggakan gaji atau allowance warden tidak diambil sama sekali. Untuk situasi Adam ini, allowance tetap yang boleh dikira masuk adalah 765. Jadi, pendapatan tetap dia selepas kira masuk gaji pokok dengan allowance tetap adalah 3,361. Manakala untuk potongan yang sedia ada dalam slip gaji adalah sebanyak RM1,256.80. Dengan ini, peratus potongan gaji Adam adalah 37.39%. Jangan keliru dengan peratus gaji bersih yang tertera di slip gaji. Yang ini adalah peratus gaji bersih, bukan peratus potongan gaji. Kita continue balik dengan case Adam ini. Dengan potongan maksimum 60% dan potongan gaji sekarang 37.39%, jadi dia ada kelayakan untuk buat potongan tambahan sebanyak 22.61% daripada pendapatan tetap dia. Kita tadi sudah kira pendapatan tetap dia adalah RM3,361. Ini bermakna dia boleh buat potongan gaji tambahan sebanyak RM759.92, iaitu 22.61% didarab dengan RM3,361. So kita dah tahu sekarang Adam ada kelayakan untuk buat potongan tambahan RM759 sebulan. Tapi bagaimana nak tahu pula amount pinjaman yang dia sebenarnya boleh buat? Kita boleh guna formula ini untuk kira kelayakan loan maksimum dia. Nampak macam complicated, tapi sebenarnya agak senang untuk digunakan. Ada 3 info yang perlu untuk formula ini. Pertama, potongan maksimum yang dia layak sebulan. Kedua, tempoh pinjaman. Dan ketiga, kadar faedah pinjaman. Katakan Adam sedang menilai satu pinjaman koperasi yang kadar faedah 5.99% setahun dan tempoh pinjaman adalah 10 tahun atau bersamaan 120 bulan. Jadi, kita boleh masukkan info ini ke formula. RM759.92 untuk potongan maksimum sebulan, 120 bulan untuk tempoh pinjaman, 5.99% untuk kadar faedah. Kita akan dapat RM91,190.40 untuk bahagian atas formula ini, manakala untuk bahagian bawah adalah 1.599. Dengan ini,
kita akan dapat kira kelayakan loan pinjaman maksimum anda adalah RM57,030. Senang kan? Amount kelayakan pinjaman akan berbeza mengikut kadar faedah yang dikenakan oleh pihak bank atau koperasi dan juga tempoh pinjaman tersebut. Untuk pinjaman bank khususnya, pihak bank juga akan kira masuk komitmen luar sip gaji. Sekiranya anda mempunyai komitmen luar sip gaji yang tinggi, ada kemungkinan bank hanya akan tawarkan amount pinjaman yang lebih rendah daripada kiraan ini. Tapi untuk pihak koperasi, mereka biasanya akan kira kelayakan pinjaman ikut formula 60% ini. Jika anda berminat untuk proceed dengan permohonan pinjaman, next step adalah sediakan dokumen. Penting ya untuk anda mempunyai dokumen yang lengkap semasa membuat permohonan kerana ia akan memudahkan dan mempercepatkan lagi proses permohonan anda dan lagi cepat anda terima wang pinjaman. Ada 5 dokumen yang sentiasa diminta oleh pihak bank dan koperasi. Pertama, salinan kad pengenalan untuk tujuan KYC, Know Your Customer. Ini adalah untuk menyokong anda adalah pemohon yang memohon pinjaman peribadi tersebut. Kedua, slip gaji 3 bulan terkini. Ini adalah untuk bank dan koperasi untuk mengesahkan anda masih bekerja dan jumlah gaji tetap dan juga potongan gaji yang sedia ada. Buat masa kini, ada bank atau koperasi yang juga perlukan slip gaji yang lebih lama untuk mereka semak dan confirm potongan pinjaman yang dalam moratorium. Ketiga, surat pengesahan jawatan. Dokumen ini adalah untuk mengesahkan status pekerjaan, tempoh perkhidmatan, jawatan dan gaji tetap pemohon. Surat pengesahan jawatan ini akan disediakan di atas letterhead majikan. Keempat, salinan penyata bank terkini. Dokumen ini diperlukan oleh pihak koperasi untuk mengesahkan akaun bank tersebut adalah hak pemilik pemohon untuk pihak koperasi masukkan pinjaman. Juga, ia dapat membuktikan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemohon daripada majikan setiap bulan. Akhir sekali, salinan bil utility. Sebenarnya, yang ini bukan semua bank atau koperasi yang perlukan. Dokumen ini adalah untuk mengesahkan maklumat diri seperti nama dan alamat kediaman anda sekiranya alamat kediaman anda adalah berlainan dengan alamat yang terpapar dalam kad pengenalan. Okey, sekarang anda dah tahu cara untuk kira kelayakan jumlah pinjaman peribadi dan senarai dokumen yang diperlukan. Nampaknya lebih senanglah lepas ni untuk pihak bank dan koperasi dan luluskan permohonan pinjaman peribadi anda. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Harap video ini bermanfaat untuk anda yang merancang untuk mohon pinjaman bank dan koperasi. Ingat ya, walaupun anda mungkin mampu untuk pinjam sampai RM100,000, pastikan tujuan untuk meminjam adalah untuk perkara yang penting dan bermanfaat seperti untuk pendidikan, perubatan, beli rumah atau pengaturan hutang untuk kurangkan komitmen. Jika anda ingin cari pinjaman bank dan koperasi yang paling sesuai untuk anda, mudah dan selamat, boleh semak percuma melalui platform Direct Lending dengan klik link description di bawah. Jika ada sebarang soalan tentang pinjaman bank dan koperasi, boleh sahaja komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending.